7 finalis. Finalis pertama Azrini Firda. Finalis kedua Neil Talia Jin. Finalis ketiga Nur Syarmini Izzati. Finalis yang keempat Nur Aisyah Nabila. Finalis kelima Siti Farhana Adibah. Finalis yang keenam Pentiliana Agatha. Dan finalis yang ketujuh Angelina Bun. Tuan-tuan, inilah dia 7 finalis untuk Grand Final Ratu Kebaya. Bagikan tepukan untuk 7 finalis kita. Cantik-cantik nak off setidaknya. Dan kacak sekali kena pakai baju kebaya. Jadi kita teruskan untuk sesi memperkenalkan diri. Jadi kat pula kita akan tahulah saiz ini, nama sedapnya, asal sedapnya dari sini pula. Mana penyokong sedapnya? Suara. Okey, baiklah, kita tampilkan peserta yang pertama. Silakan. Silakan finalis pertama, perkenalkan diri Anda. Very good evening to the distinguished panel of judges, esteemed guests, organizers, and dear audience. Standing before you is a woman. Terima kasih. Finalis kita pertama ada Azrini Firda Iziana. Hari ini beliau mengenakan busana berwarna merun ya. Cantik sekali. Itu baru first contestant. Terima kasih Azrini Firda. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita tampilkan finalis yang kedua. Silakan. Mana penyokongnya? Ini nak bonus. Okey, silakan finalis kedua perkenalkan diri anda. Sound check. Silakan. Sebab tinggi, tinggal sebentar, tahan jaga. Salam hormat diberi. Izinkan saya kenalkan diri. Silakan. Nama diberi Yotalia Najib. Berusia 18 tahun. 18, wow. Berasal dari Seri Anda. Itu saja dari saya. Bontot lah. Sekian, terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu dia Neil Talia Jin. Finalis kita yang kedua. Full of attitude ya. Anak pakcik. Wow. Jadi kalau ada anugerah penyokong pesorak yang terbaik, mereka ini dah nampak gaya ni. Okey, finalis yang ketiga, silakan perkenalkan diri anda. Junjungan kasih hamba sahaya mendukung adat
resam digalas. Busana direka inspirasi kebaya, warisan budaya tak lekang dek panas. Nama saya Nur Syarmimi Izzati, berusia 18 tahun, berasal daripada Kuching, Sarawak. Berdirinya saya di pentas yang indah ini diperhatikan oleh pelbagai penonton serta juri-juri. Saya bukan sahaja memperagakan pakaian kebaya nyonya, tetapi membawa warisan budaya di mata seluruh persada dunia. Tetapi jika kita lihat secara lebih mendalam, kebaya nyonya mempunyai ciri-ciri khasnya tersendiri yang membezakannya dengan kebaya-kebaya yang lazimnya kita lihat. Yang pertama, kebaya nyonya berasal daripada peranakan baba dan nyonya yang suatu ketika dahulu sangat sinonim dengan negeri Melaka dan negeri Pulau Pinang kerana komuniti peranakan baba dan nyonya amat pesat pada suatu ketika itu. Ini sejarah kayaknya nih. Yang terakhir, seperti yang anda lihat, saya mengenakan kebaya nyonya yang mempunyai coraknya yang tersendiri seperti peserta-peserta yang berada di belakang saya. Contohnya mempunyai corak rama-rama, bunga dan juga burung merak. Di akhir kata, setiap sulaman mempunyai sejarah yang istimewa. Setiap lipatan mempunyai kisah pertembungan antara dua dunia. Warisan pakai di badan, kebanggaan tersemat di hati. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Wow, terima kasih finalis kita yang ketiga, Nur Syarmimi. Pantun Cemara, Gada Berduri, Tubuh bersama Bunga Melati. Izinkan saya perkenalkan diri. Oke, silakan. Saya Nur Aisyah Nabila binti Muhammad Syah, umur 21 tahun, berasal dari Kuching, Sarawak. Kuching. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah dia tadi finalis kita yang suara penyokong. Sakit tak gerak, oh? Baiklah, finalis kita yang kelima, silakan perkenalkan diri anda. Sekejap ya, kita akan naikkan sedikit. Mari. Ini tinggi ni. Finalis kita yang kelima, jadi dia perkenalkan siapa dan juga berasal dari mana. Silakan. Setiap helaian kebaya tersimpan nilai, identiti, warisan yang tidak lapuk ditelan zaman. Salam sejahtera kepada para juri yang bijaksana serta hadirin sekalian. Nama diberi Farhana Ariba, berumur 23 tahun dan berasal dari Kuching, Sarawak. Saya amat berbesar hati berada di pentas akhir Ratu Kebaya pada malam ini. Semoga setiap langkah yang diambil mencerminkan rasa hormat terhadap warisan budaya kebaya serta nilai yang dibawanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Itulah dia jah. Cantik kebaya, indah berbenah, warisan lama tetap berharga. Terima kasih.
yang sudi datang menyemai kasih budaya kita. Cantik darah segak teruna, duduk bersama di tepi jeti. Mulai sekali sambungan Cina, kebaya kuning memikat hati. Selamat malam, salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Nama diberi Vinteliana Agatha, berusia 21 tahun dan berasal dari Serian, Sarawak. Dari Serian. Jauh, ya tuan, silakan. Jalan-jalan ke kota Maluku, singgah sebentar membeli saku. Kalau kamu cinta padaku, jangan lupa bilang I love you. Bila. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan dan puan, itu dia Vinteliana Agatha dari Serian. Finalis yang ketujuh, silakan perkenalkan diri anda. Mic oke ke? Oh, tak apa, boleh pegang. Oke, silakan. Baju kebaya disulap keliling, corak berseri bunga melati. Manis tersenyum, mata memandang, menawan hati keikhlas budi. Nama saya Angelina Pun, umur saya 18 tahun dan berasal dari Kuching, Sarawak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Itulah dia tadi Angelina Pun, finalis kita yang ketujuh, tuan-tuan dan puan. Sebagai duta budaya dan inspirasi kepada masyarakat. Silakan Azrini. Terima kasih atas soalan tersebut. Melepak indah seduri-duri, terbang hinggap di pohon ara. Salam hormat buat juri. Izinkan saya menyusun bicara. Nilai yang paling penting ialah nilai keaslian jiwa yang berakar umbi daripada sopan santun. Menjadi Menjadi seorang duta budaya bukan hanya sekadar tentang menyarong busana yang indah, tetapi tentang bagaimana kita membawa jati diri dan identiti warisan kita. Saya menjadikan Datuk Sri Siti Nurhaliza sebagai inspirasi tertinggi. Beliau merupakan ikon global yang berjaya membuktikan bahawa menjadi seorang yang moden dan hebat langsung tidak mengurangkan nilai kesantunan warisan asli kita. Andai jawapan saya tidak menepati, izinkan saya menyusun 10 jari. Andai jawapan saya berkenan di hati juri, saya panjatkan terima kasih atas perhatian yang diberi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Okey, soalannya berbunyi dengan baik-baik, okey. Jika anda dinobatkan sebagai Raja Kebaya, apakah inisiatif pertama yang akan anda lakukan untuk mempromosikan budaya dan warisan kebaya kepada masyarakat, khususnya golongan pria? Saya ulang sekali lagi. Jika anda dinobatkan sebagai Ratu Kebaya, apakah inisiatif pertama yang akan anda lakukan untuk mempromosikan budaya dan warisan kebaya kepada masyarakat, khususnya golongan belia? Dipersilakan. Silakan Neil, jawab soalannya. Thank you for the question. If I will crown Ratu Kebaya as FCF today, my first initiative is I will use social media platforms such as TikTok, Instagram, and Facebook to create engaging short videos that showcase the beauty of Kebaya Nyonya and demonstrate how we can style it in modern way. I believe
This approach can inspire all people around the world to, especially younger generation, to appreciate, embrace, and preserve the timeless beauty of Kebaya Nyonya. That's all from me. Thank you. Wow, jawapan yang cukup penuh berbagi. Waalaikumsalam. Soalan untuk anda adalah, bagi seorang wanita, pada pendapat anda, yang manakah lebih penting, rupa paras atau kebijaksanaan? Mengapakah anda berpendapat begitu? Saya ulang, bagi seorang wanita, pada pendapat anda, yang manakah lebih penting, rupa paras atau kebijaksanaan? Mengapakah anda berpendapat begitu? Silakan. Terima kasih terhadap soalan yang telah diberikan. Bagi saya, soalan ini memang agak mencabar dan berfikiran taras tinggi. Tergantung kepada siapa kita dan bagaimana kita menjawabnya. Silakan Syarmi. Jawapan saya, semestinya saya lebih memilih bijaksana kerana kebijaksanaan tidak semua mampu memilikinya. Bukan kerana saya cakap ilmu itu tidak ada, tetapi kebijaksanaan itu bukan berdasarkan akademik ataupun grade-grade anda ataupun setinggi mana anda belajar, tetapi bagaimana cara anda untuk mengawal diri anda, memperkukuhkan jati diri, memberi manfaat kepada orang lain, serta dengan bijaksana juga dapat membuka pelbagai peluang kerjaya. Seperti saya, remaja yang berusia 18 tahun, perlukan sebuah kebijaksanaan, bukan sebuah kecantikan. Ditambah pula, dalam generasi kini, saya percaya ramai yang mengejar kecantikan rupa paras mahupun bentuk fizikal. Tetapi ingatlah bahawa kecantikan akan pudar seiring bertambahnya usia, namun kebijaksanaan mampu meningkatkan cara pandang seseorang kepada kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Wow. Ini Kebijaksanaan. Apa anda berpendapat begitu? Saya ulang. Bagi seorang wanita, pada pendapat anda, yang manakah lebih penting, rupa paras atau kebijaksanaan? Mengapa anda berpendapat begitu? silakan. Terima kasih atas soalannya. Jawapan saya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah Apa? Oh. Hah? Jawapan saya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah penting bagi Apa? Saudara mereka mungkin? Tak apa. Kita tunggu. Tak perlu nervous, tarik nafas. Anggap kamu masih ada situ. Anggap tak kamu masih ada. Siapa. Bagi semangat pada dia. Silakan Aisyah. kebijaksanaan adalah penting bagi kecantikan, adab, akhlak dan kepribadian yang sebenar. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Itulah finalis kita yang Dan sebagai Ratu Kebaya, apakah inisiatif pertama yang akan anda lakukan untuk mempromosikan budaya dan warisan kebaya kepada masyarakat, khususnya golongan belia? Ingin saya ulang sekali lagi? Boleh. Jika anda dinobatkan sebagai Ratu Kebaya, apakah inisiatif pertama yang akan anda lakukan untuk mempromosikan budaya dan warisan kebaya kepada masyarakat, khususnya golongan belia? Persilakan. Terima kasih juri atas soalan tersebut. Jika saya dinobatkan sebagai Ratu Kebaya pada malam ini, inisiatif pertama yang akan saya lakukan
adalah untuk mempromosikan keindahan budaya warisan kebaya dengan platform yang sangat dekat dan besar dengan kita sekarang, iaitu media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook dan melalui acara kebudayaan serta peragaan fashion. Selain itu, dengan memodernasikan kebaya tanpa menghilangkan keasliannya, contohnya memadankan baju kebaya dengan gaya casual seperti seluar jeans yang boleh dipakai harian. Dengan cara ini, saya dapat menarik minat generasi belia untuk terus menghargai dan memartabatkan budaya warisan kebaya agar terus relevan untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Siti Farhana Habibah. Kemudian finalis kita yang kelima, contoh bantuan. Sakit tekak kita kelak, oh? Lima orang finalis telah kita saksikan. Terima kasih. Okey, nyak tadi lagu Ari Lizi Tampu milih laki. Jimat-jimat kita baru kak belaki wai. Ana milih laki buruk tulang pemalas. Ana milih laki handsome tapi nyai gawak. Ingat? Semua bisik dalam lagu Lizi ya pesanan dengan kepala kita ke baru kak belaki gitu. Semuanya sabar mulai. Engkau jauh pangan diri, bakal berhenti pada jari. Nama ketua ibu, lupa kuai baju di pedang. Akhirnya bulan licin, tubuh selimut kain udara. Bukan kamu diri, gitu telah diri. Udah tuai pemancing ibu mimpi benang-benang sampai nanti tutup usia kamu sayang dirimu kamu cintai dengan sepenuh hati. Terus tidak mundur lagi. Mereka untuk naik ke atas pentas. Jadi kita menjemput terlebih dahulu. Kita persilakan Ratu Kebaya dulu ya, top 3. Dipersilakan. Bagikan tepukan dan tahniah kepada Pentiliana. Tahniah top 3 ya. Seterusnya dipersilakan Nur Syarmimi. Dan top 3 yang ketiga Siti Farhana. Tepuklah kuat di top 3 ni. Daripada ramai-ramai 7 orang dan seterusnya daripada 10 orang kita hanya pilih 3 orang saja. Tahniah kita ucapkan kepada Putri Ika. Silakan Putri Ika. Seterusnya tahniah juga diucapkan kepada Aira. Silakan Aira. Dan seterusnya tahniah diucapkan kepada Immaculate Golvia. Wow.
akan dibawakan oleh juri kita. Jadi kita akan mulakan dulu dengan Ratu Cile ya, Ratu Kebaya Cile. Jadi untuk menanyakan kepada finalis kita mempersilakan Ratu Sani untuk menyoal finalis ataupun top 3 kita. Dipersilakan, Doktor. Hello, hi everyone. Okay, saya akan mula dengan Ratu Kebaya Cile ya. So we'll start with contestant number 6, yaitu Putri Ika Arisa. Can you come to the front please? Okay, silakan ke mic sana. Ini adalah penentu ya, siapakah mereka ini yang bakal dinobatkan sebagai Johan ataupun Ratu Kebaya Cile. Silakan. Okay, so saya akan baca soalan BM dan English. Which one do you prefer? Alright, so I'll just speak in English, yeah? Okay, your question is, what advice or special message would you like to give to the friends who want to join this pageant next year? I repeat, what advice or special message would you like to give to your friends who want to join this pageant next year? Let's start. Thank you for the question. The advice I would give to my friends if they want to join this kind of pageant next year is that they should join it, because when they join it, they can get a new opportunity to shine and prove that they are worth to win. Even if they don't get in the top 10 or any place, it's okay, because you should never give up on your dreams. And that's the message I would give to all the participants out there. Thank you. Wah, terima kasih Adik Putri Ika Arisa, pemegang plat nomor 6. Okay, Aira Inara. Okay, Anda pilih bahasa Melayu kan bahasa Inggris? Alright, I'll speak in English, okay. Number 2, your question is, when you grow up, will you keep wearing this kebaya and loving our culture? Why? I repeat, when you grow up, will you keep wearing this kebaya and loving our culture? Why? You may start now. Silakan ya. How nice is this nice? How nice? Alright, thank you so much. Okay, your question is, if you are named the winner tonight, who is the very first person you want to thank and why? I repeat, if you are named the winner tonight, who is the very first person you would like to thank and why? You may start. That's all. Okey, itulah dia tadi jawapan daripada Immaculate Olivia. Terima kasih. Baik, dengan baik-baik soalan, memandangkan ketiga-tiga kita punya finalis top 3 sangat fasih dalam berbahasa Malaysia, jadi bolehlah saya memberinya dengan bahasa Malaysia. Jadi soalan untuk kita Liana adalah berbunyi begini. Ramai yang menganggap kebaya sekadar pakaian tradisional. Bagaimana anda akan meyakinkan mereka bahawa kebaya masih relevan dalam dunia moden? Saya ulang sekali lagi. Ramai menganggap kebaya sekadar pakaian tradisional. Bagaimana anda akan meyakinkan mereka bahawa kebaya masih relevan dalam dunia moden? Persilakan.
Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Pertama sekali, seperti yang kita ketahui, platform media sosial adalah platform yang terbaik untuk kita mempromosikan kebaya. Jadi melalui kebaya dan juga kolaborasi bersama dengan Berkah Fashion Tempatan, kita dapat memodernkan atau kita dapat ikut trend kebaya yang baru atau menjadikan dia lebih relevan dengan zaman kita sekarang. Jadi melalui ini kita dapat menarik ramai lagi generasi muda untuk memakai pakaian ini. Oleh itu saya percaya dengan adanya platform seperti ini kita dapat membantu mengekalkan warisan kebaya kita. Sekian, terima kasih. Baik, sudah bersedia? Sudah. Soalan untuk Syamini berbunyi begini. Pada era kecerdasan buatan AI, apakah peranan manusia dalam memastikan warisan seperti kebaya terus hidup? Saya ulang sekali lagi. Pada era kecerdasan buatan AI, apakah peranan manusia dalam memastikan warisan seperti kebaya terus hidup? Persilakan. Terima kasih terhadap soalan tersebut. Sebelum saya memulakan mukadimah saya dengan menjawab soalan itu, izinkan saya untuk menyampaikan satu perkara. Tahukah anda bahawa di dunia yang dipenuhi dengan era globalisasi serta kemodenan, kita terlalu lalai terhadap sesuatu perkara, iaitu keaslian. Saya faham ramai yang bijaksana ladikan naif di mana mereka mampu menciptakan teknologi AI sehingga boleh mencalarkan budaya dan tradisi kita. Tidak semua yang kita lihat dan kita faham ialah betul dan tidak bercangga. Jadi, bagi saya, peranan sebagai seorang manusia asli iaitu manusia yang mempunyai integriti sendiri. Di mana apabila kita telah pun menghadapi kekangan seperti ini, kita seharusnya mengekalkan cara warisan kita iaitu percaya boleh apabila kita melihat, kita boleh percaya tetapi haruslah dengan benda yang sahih. Kekuatan AI tidak semuanya cerdas kerana ia juga merupakan salah satu buatan daripada manusia. Jadi dalam mengekalkan tradisi ini sebagai seorang warisan yang berdiri tegak di sini, saya akan mengesyorkan kepada anda semua penggunaan AI itu bagus sama sekali, sangat bagus. Tetapi janganlah disalahgunakan sehingga boleh mencalarkan budaya, tradisi serta adat istiadat kita sebagai orang Melayu, kerana Melayu tetap Melayu, takkan hilang di dunia. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bagaimanakah anda boleh menggalakkan golongan muda memakai kebaya? Saya ulang sekali lagi. Bagaimanakah anda boleh menggalakkan golongan muda memakai kebaya? Ibu silakan. Terima kasih juri atas soalan. Untuk memastikan generasi muda menggalakkan, saya minta maaf, untuk menggalakkan generasi muda memakai kebaya sebagai seorang model yang telah bekerja selama 4 tahun, saya ingin mempromosikan keindahan budaya warisan kebaya melalui peragaan fashion yang berkonsepkan contemporary. Dengan cara ini, saya dapat menarik minat generasi muda untuk lebih menghargai dan mewarisi budaya warisan kebaya agar terus relevan untuk masa hadapan. Sekian, terima kasih. Itu dia. Walau macam manapun, bagikan gemuruh kepada MC kita yang cantik, yang maulai, yang baju merah. Thank you. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Selamat malam. Ya, selamat malam. Okey, untuk tidak membuang masa, bagi tepukan kepada MPKS Majlis Perbenaran Kota Semerahan kerana sudi untuk menyebut saya untuk datang berhibur dengan Ana pada malam ini. Terimalah lagu. Kita ikut buat MC. Kalau bernyanyi dia MC. Kalau bernyanyi tuan. Kalah. Kalau ni. Kalah. Kau siapa?
Sampai tuai. Ya, orang sial lah. Oh, orang siang aneh. Oh, aneh berjanji apa? Adai. Terima me, aku janji. Berjanji gauan, gauan Suluwangi. Aku janji, aku berjanji gauan, gauan Suluwangi. Aku janji berjanji nauna lekas dan wanaman anang Terima hadiah sagu hati yang pertama, yang mana mereka akan membawa balik RM100, trofi dan juga sijil penyertaan. Jadi kita persilakan penerima hadiah sagu hati yang pertama. Dipersilakan adik Lia Aldabella. Silakan. Seterusnya dipersilakan penerima sagu hati yang seterusnya, Laila Ashifa. Silakan. Sagu hati yang pertama, mereka akan membawa balik RM200, trofi dan juga sijil penyertaan. Jadi kita persilakan penerima hadiah sagu hati yang pertama, Nur Aisyah Nabila. Silakan. Terima kasih datanya. Seterusnya dipersilakan penerima hadiah sagu hati yang seterusnya, Angelina Bun. Silakan. Saya udah tersyasho-syasho sudah nih nampak gayanya ya. Terima kasih. Seterusnya dipersilakan penerima sagu hati yang seterusnya, Neil Talia anak Jin. Silakan. Yang pertama, kita pun juri sama-sama naik atas pentas.
Sekaunselor Abang Mawi bin Ahmad Ali. Jadi kita nak umumkan terlebih dahulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah bersedia belum? Ya ke? Sudah siap ke belum? Jalan-jalan. Nah, itu dia. Baiklah. Tempat ketiga akan membawa pulang RM600, trofi, selempang dan sijil. Tempat ketiga, Ratu Kebaya Chile SFCF 2026 jatuh kepada siapakah agaknya? Flag nomor 6, 8 atau 10. Dengan ini tahniah kita ucapkan kepada tempat ketiga adik Aira Inara. Silakan masang selempang. Siapa jadi tombol ini? Seperti yang begini. Yang puan nomor sudah ada discussing each other ya. Wah, seorang kecil, seorang tinggi. Jadi saya akan umumkan Johan, tapi yang nama tak disebut anda kena ambil dulu, iaitu maksud secara otomatisnya adalah tempat yang kedua. Okey. Jadi apabila saya umumkan anda adalah Johan, jadi nama yang saya tak sebut, anda adalah tempat yang kedua. Okey, jadi sudah bersediakah Putri dan Immaculate? Sudah? Immaculate, are you understand? Understand ya? Okey. Susah ni anak-anak zaman Gen Z ni bahasa Inggeris je dekat rumah ya. TikTok. Baiklah. Johan, Ratu Kebaya Chile SFCF 2026 akan membawa pulang RM1,000, trofi, selempang, crown, flower bouquet, sijil penyertaan. Jadi untuk makluman kita akan sampaikan dulu. Saya umum tempat yang pertama, tapi kita sampaikan dulu untuk naik Johan. Baiklah, anda sudah bersedia untuk mengetahui siapakah yang akan membawa pulang RM1,000, trofi, selempang, crown, flower bouquet dan juga sijil penyertaan. Ya, bukan senang untuk berada di atas pentas. Apatah lagi apabila anda diminta untuk berkata-kata. Soalan ditanya tanpa didengar bagi membuktikan kebijaksanaan mereka. Siapakah? Adakah Immaculate? Adakah Putri Ika? Siapa penyokong Putri Ika? Siapa penyokong Immaculate? Oh, Rami, bagus. Maksudnya kita orang masih situ. Jadi kalau apabila diumumkan pemenang, saya mohon semua terimalah dengan hati yang terbuka. Kerana profesional, para juri itu adalah amat kita yakini. Sebarang banggahan sama ada di media sosial ataupun secara rasmi tidak akan diterima. Kerana keputusan juri adalah utama. So, mereka ni orang hebat. Mun saya mungkinlah nak ya, boleh dirikai, tapi juri-juri kita adalah juri-juri yang memang profesional dan biasa menjuri pertandingan-pertandingan. Sudah pasti debaran-debaran di hati anda dan juga of course kedua adik coban kita di atas pentas itu. Johan, beliau akan membawa balik RM800, trofi, selempang dan juga sijil penyertaan. Baiklah. Siapakah yang bakal membawa RM1,000, trofi, selempang, crown, flower bouquet dan juga sijil penyertaan? Tuan-tuan dan puan-puan, Johan, pertandingan Ratu Kebaya Chile SFCF 2026. Siapa?
sudah tahu siapa? Saya dan juri saja tahu. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, tahniah kita ucapkan kepada Putri Ika Marisa. Dan seterusnya dipersilakan Immaculate untuk menerima hadiah anda, yaitu gelar kapal walet 800 trofi selimbang dan juga sijil pernyataan. Dipersilakan yang berusaha Puan Nur Rashidah binti Damawi untuk memasang selempang kepada Immaculate. Naik Johan kita, tahniah Immaculate Taufia. Tahniah. Bukan mudah ya untuk berada di tahap ini dengan umur yang begitu muda, tetapi mampu memberikan yang terbaik. Dan dipersilakan yang berusaha Kansel Abang Ismail bin Abang Ali untuk menyampaikan box check dan juga trofi kepada beliau. SFCF 2005 Putri Ika Marisa. Dipersilakan. Dan untuk memasang crown, dipersilakan Puan Maria untuk memasang crown. Bagilah tepuk, mana penyokongnya? Okay, silakan duduk Putri. Dipersilakan Puan Maria untuk menyerahkan bouquet. Dipersilakan yang berusaha Musim Majlis Kebenaran untuk menyerahkan trofi dan juga hadiah wang tunai kepada Ratu Kebaya Cilacap. Akan membawa balik RM700, trofi, selempang, sijil penyertaan dan juga mom check. Baiklah. 3, adakah Siti Farhana? Adakah Pentiliana? Adakah Nur Syamini? 3 orang gadis jelita berdiri di sana berdebat-debat rasa tidak. Tempat ketiga jatuh kepada siapa? Sudah tahu, saya je. Baiklah, tanpa melengahkan masa dan ucapan tahniah, kita ucapkan kepada Nur Syamimi Izati. Beliau akan membawa balik RM700 trofi, selempang dan juga sijil pernyataan dan juga voucher. Dan untuk menyampaikan trofi dipersilakan. Tapi janganlah rasa kecewa atau rasa marah apabila tidak menjadi Johan, kerana anda tetap juara di hati kita semua. Baiklah, seperti juga tadi, saya akan umumkan terlebih dulu Johan, dan secara otomatisnya nama yang tak disebut merupakan Naja. Cantik mereka berdua ya, jadi memang susahlah untuk nak berlaku perdebatan di sana tadi. Saya akan bagi tahu dulu hadiah yang akan mereka bawa balik. Untuk naik Johan, mereka akan membawa pulang RM1,000, trofi, selempang, sijil penyertaan dan juga voucher. Manakala Johan akan balik membawa RM1,500, trofi, selempang, crown, flower bouquet, sijil penyertaan dan juga voucher. Semuanya cantik, semuanya hebat. Tapi siapakah yang akan menjadi Johan Ratu Kebaya SFCF 2004? Sama-sama kita ucapkan tahniah kepada Siti Farhana. Tahniah Siti Farhana, dan secara otomatis Pentiliana Agatha naik Johan untuk Ratu Kebaya SFCF 2006. Dan dipersilakan untuk menerima hadiah anda.
Silakan yang berusaha Puan Norashida. Memasang selempang. Tahniah Siti Farhana. Tahniah. Semoga kejayaan ini menjadi satu pemangkin kepada anda untuk terus berjaya di luar sana dalam bidang peragaan dan juga of course beauty pageant. Sabar dulu Siti Farhana. Silakan duduk. Tahniah juga diucapkan kepada Penjiliana Agatha karena telah naik Johan. Jangan nangis, saya yang make up. Kita temukan juga untuk Putri. Inilah dia Johan Ratu Kebaya dan juga Ratu Kebaya Chile SFCF 2026. Semuanya telah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan begitu baik.